Alright, kita akan sambung lagi air-sea interaction punya chapter. Kita akan habiskan chapter ni. Kita akan sambung dekat slide ini ya, iaitu berkenaan dengan Coriolis effect ya. Coriolis effect iaitu pergerakan bumi yang berpusing. Okey, bumi yang berpusing ni menyebabkan ada efek ya kepada benda-benda yang terbang, yang terbang sebab bila dia terbang bumi bergerak, dia akan ada efek kepada objek-objek yang berterbangan. Okey, konsep dia sangat mudah. Di sini dikata the Coriolis effect causes moving objects to curve to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. Okey, sebagai contoh, ini adalah equator. Ini 0 darjah, 0 darjah. So dia kata apa? Kalau di hemisfera utara, apa objek yang bergerak, biasanya objek yang terbang, yang terbang dan sebagainya, yang berada di udara, dia akan membias ke kanan. So contohnya, benda ni dia nak bergerak ke bawah. So kalau kita tengok kanan, maksudnya kanan untuk objek ni, dia pergi ke arah ni. Ini kanan untuk objek ni. Okay, kalau objek itu nak terbang ke utara daripada hemisfera utara, dia juga akan membias ke kanan. Sebab itu dia ke sini, ke kanan. Okay, so jangan terkejutlah. Ke kanan ni maksudnya bergantung kepada objek itu menghala ke mana. Kalau dia menghala ke bawah, dia pergi ke sini. Kalau dia menghala ke atas, dia pergi ke sini. Kalau di hemisfera selatan, dia membias ke kiri. So objek itu kalau nak pergi ke bawah daripada hemisfera selatan, dia akan membias ke kiri. Itu di sini. Kiri, untuk kiri dia. Kalau dia pergi ke atas, menghampiri kosong ni, dia akan membias ke kiri. Okey, itu konsep dia. Sebab cara benda ni membias sangat penting sebab dia akan memberikan panduan kepada bagaimana angin-angin di planet kita bergerak. Dia ada bergerak. Okey, so nanti the next slide kita akan tengok apa efek Coriolis kepada angin-angin utama di planet kita. Okey, ini adalah karakteristik of wind belts and boundaries. Wind belts. Lingkaran-lingkaran angin. Okay. So, firstly kita ada wind belts. Wind belts ni dia ada kawasan-kawasannya seperti di 5 hingga 30 degrees dia ada satu wind belt. Wind belt ni kita panggil sebagai trade winds. Trade winds. Iaitu strong steady winds generally from the east. Okay. Okey, lepas tu kita ada satu lagi wind belt iaitu antara 30 hingga 60 darjah. Ini dipanggil sebagai prevailing westerlies. Prevailing westerlies. So, ni juga adalah angin generally from the west. Sebab itu nama dia prevailing westerlies. Dan dia membawa di kata sini dia membawa storms that influence weather across the United States. Satu lagi wind belt iaitu antara 60 hingga 90 darjah. Kita panggil ni polar easterlies. Okay, so wind belt ni kena ingat dia ada di utara dan juga di selatan. Dua-dua hemisfera dia ada wind belt. So di sini adalah cold dry winds generally from the east. Itulah karakter-karakter bagi pergerakan angin, kumpulan-kumpulan angin. Satu lagi benda yang penting adalah di antara wind belt dengan wind belt yang berlainan, dia akan ada apa dipanggil sebagai boundary. Boundary. Contoh ini satu wind belt, ini satu wind belt, ini satu wind belt. So bahagian tengah ni dipanggil sebagai boundary. Boundary ni dipanggil sebagai doldrum. Doldrum kalau berada di kawasan equator, khatulistiwa. Kawasan boundary ni biasanya adalah kawasan yang sangat tenang sebab dia tidak ada angin. Dia adalah tempat di mana dua pusaran angin tu bertembung. Biasanya dia satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi angin di situ adalah stabil. Itu adalah
kawasan dia. The next one, boundary yang kedua adalah di 30 degrees, iaitu dipanggil sebagai horse latitude. Horse latitude. So maksudnya horse latitude ni adalah di antara trade wind dengan prevailing westerlies. So kawasan ni adalah high pressure. Okay, tadi yang boundary ni adalah low pressure. Lepas tu 60 darjah. 60 darjah kita ada satu lagi boundary, kita panggil sebagai polar front. Polar front dia juga adalah low pressure. Okay. So di sini adalah kawasan ni dia little bit ada angin yang agak kuat, stormy, cloudy weather year round. Di kawasan polar, di hujung kutub juga ada boundary, kita panggil sebagai polar high pressure. Dan dia adalah high pressure. Okey, kita tengok dari segi kedudukan dia di planet kita. Alright. Okey, so kita start dengan kawasan yang di bahagian bawah, di bahagian tengah. Di bahagian tengah, khatulistiwa di sini, khatulistiwa di sini, kosong di sini. Okey, khatulistiwa di sini, kosong. So tadi kita kata ada wind belt ni, dia ada utara dan selatan. So wind belt pertama di antara 0 hingga 30. So ini adalah, so 30 kat sini. Okey, ni 30. So bawah pun sama, 30 utara dan 30 selatan. Okey. So apa angin yang ada kat sini? Kumpulan angin yang ada kat sini dipanggil sebagai, mana tadi? Dia pen hilang. Okey, di sini kita panggil sebagai trade winds. Trade winds. Okey, sama. Dia dua. Trade winds ada dua. Okey, satu di utara dan satu di selatan. Alright. Alah, saya nak padam sikit. Sekejap. Padam. Saya tulis kat tepi supaya boleh nampak. Kamu boleh nampak dengan jelas. Okey, di sini adalah trade winds. Di sini pun adalah trade winds. Okay, so selain benda tu, kita tahu bahawa antara satu trade wind dengan satu trade wind, ini dua trade wind ni ada satu boundary di sini. Boundary ni yang berada di khatulistiwa, kita panggil dia adalah doldrum. Doldrums. Okay, selepas tu line yang seterusnya, kita ada 30 hingga 60. 30 hingga 60 darjah, sama dengan utara dan sama dengan selatan. Okey, kita tahu nama ni adalah dipanggil sebagai prevailing westerlies. Prevailing westerlies. Westerlies. So di sini pun sama, prevailing westerlies. So nama dia sama je, di atas ke, di bawah ke, sama je. So dia tak payah pening kepala dengan apa-apa nama yang ada diberikan. Tak susah. Okey, so lagi satu boundary telah wujud antara trade wind dengan prevailing westerlies. Okay, so nama ini yang di tengah ni dipanggil sebagai horse latitude. Horse latitude. Okay, horse latitude juga ada di selatan. Okay, dan last sekali adalah di atas daripada kawasan 60 darjah, kita ada pusaran angin yang dipanggil sebagai polar easterlies. Polar easterlies. Samalah di sini, polar easterlies di bawah. Okay, so di antara polar easterlies dengan prevailing westerlies, boundary dia dipanggil sebagai polar front. Polar front. So di sini pun sama, polar front.
So complete ya, semua boundary dengan nama-nama dia dah kita cover ya. Nah, so salah satu lagi adalah bagaimana angin itu bertiup ya. Angin bertiup ni senang je. Tadi saya kata anda kena ikut Coriolis effect. Okey, kena ikut Coriolis effect. Apa dia kata tadi? Apa-apa objek bergerak di hemisfera utara, dia akan bergerak ke arah kanan. Okey, dia akan bergerak ke arah kanan. Dan angin ini bergerak daripada high pressure to low pressure. Ingat angin ini bergerak daripada kawasan high pressure ke low pressure. High to low. So high pressure ada kat mana? High pressure ada dekat sini, iaitu di sini ada high pressure dan di sini ada high pressure, iaitu pada 30 darjah. 30 darjah adalah host latitude, adalah high pressure. Okay. So angin ni akan bergerak ke low pressure. Low pressure adalah di Khatulistiwa. Satu lagi di 60. Sini dan sini. So macam mana high pressure dekat sini nak bergerak ke bawah? Okay, so bila di hemisfera utara, angin yang turun ke bawah, dia akan terbias ke bahagian kanan. Remember Coriolis effect? Sebab itu dia punya pergerakan angin adalah seperti ini. Di atas daripada 30 ni, high nak pergi kepada low kat sini, low yang sini. So apa yang berlaku ialah bila objek itu pergi ke atas, dia akan berbias ke kanan juga. Sebab itu dia punya arrow dia macam ni. So konsep Coriolis effect memang berlaku. So di sini sama. Sebab sini high, dia pergi ke low. So arrow dia macam ni. Sama dengan hemisfera selatan. Okay, sama je konsep dia. Ini high kat sini nak pergi ke low. So high nak pergi low, bila dia pergi ke atas, dia akan terbias ke kiri. Dia akan terbias ke kiri. Ini adalah efek Coriolis. Sama dengan sini, bila high di sini nak pergi ke low di sini, dia akan terbias ke kiri juga. Okay, dan di sini ada high lagi satu, iaitu hujung sekali. So sama je, dia akan terbias ke kiri bila dia bergerak. So satu gambar rajah yang complicated, tapi bila kita tahu dia punya fundamental, cara penamaan, boundary apa dia, dan apa macam mana angin itu bergerak, dan kita boleh nampak cara dia ni. So pergerakan angin ni lah yang dia bergerak sepanjang tahun ni. Dia ada yang kuat di sini dan kuat di sini disebabkan oleh matahari. Dan ini yang menyebabkan kita mengalami apa yang dipanggil sebagai monsun. Untuk Malaysia ni kita terima monsun. Macam sekarang kita terima monsun, iaitu musim hujan yang menyebabkan banyak banjir telah berlaku di negeri-negeri, termasuklah yang mula banjir sekarang adalah di Sarawak dan Sabah. Sebelum ni banjir besar berlaku di Johor, Pahang dan sebagainya. Okey, so kita tengok ini adalah sama dah tadi. Ini saya kata tadi satu kawasan angin, satu ni. Kita start dengan kosong, ini kosong ekuator kan. So 0 hingga 30, dia ada satu bahagian angin ni yang dipanggil sebagai apa nama tadi? Trade winds, trade winds punya kawasan. Kawasan ni juga diberi nama sebagai Hadley Cell, Hadley Cell. Sebab awannya adalah awan yang sangat besar, cumulonimbus. So ini low pressure di sini, ini high pressure di sini, high pressure. So angin akan bergerak pada high pressure pergi ke low pressure. Kawasan ni dia bukan berpusing macam tu. Okey, so ini adalah kawasan perantara. Ini kawasan boundary, boundary antara satu sel dengan satu sel. Okey, yang trade winds punya kawasan dipanggil Hadley Cell. Ini apa westerlies, prevailing westerlies dipanggil sebagai Ferrel Cell, and then ini yang bahagian polar ni dipanggil Polar Cell. So di sini sama juga, ini adalah high pressure. Okay. Ini high pressure juga Okay. So kadang-kadang apa yang berlaku di antara boundary ni adalah terbentuk sesuatu seperti ini dipanggil sebagai polar jet.
Kawasan yang ada angin yang kuat, yang kadang-kadang aeroplane dia kata aeroplane ni dia nak jimat minyak, dia akan masuk ke dalam highway ni. Jadi bila dia masuk highway ni dia laju, dia boleh pergi dengan cepat. Okey, dia kata sebab dia di kawasan yang tinggi, dia kata, airlines can save fuel by riding in jet streams. Ini adalah jet stream, satu jet stream. Yang udara yang laju, udara laju di atas. Disebabkan pertembungan di antara dua sel. Okay, dia kata this 747 has added a 225 mile per hour speed, riding on the Pacific jet stream. Inilah dia. Okay. To its normal cruising speed and is travelling eastward, with a ground speed of 810 miles per hour. So ini benda-benda natural yang berlaku di dalam planet kita di atas udara, dan sistem aviation kita menggunakannya untuk menjimatkan minyak. Mereka menggunakan aliran udara ni untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Kawasan ni dipanggil sebagai polar jets, jet stream. So 7 to 12 kilometers di udara. Sebab itu aeroplane ni suka terbang di kawasan tinggi dan dia mencari tempat-tempat yang ada jet stream. Okay. Okey, satu lagi istilah yang akan diperkenalkan tadi, ada kat sini, sorry, saya tak perasan. Okey, di sini di tengah tadi, di sini kita dipanggil equatorial doldrum tadi. Okey, nama lain dia dipanggil sebagai ITCZ. ITCZ, apa maksud dia? Intertropical Convergence Zone. Ini adalah kawasan khatulistiwa kita lah, iaitu kawasan doldrum tadi. Kawasan doldrum, tapi apa yang nak dikatakan di sini ialah doldrum ni dia tidak sekata. Dia bukan satu line yang garis lurus saja, tidak. Dia berubah-ubah garisan dia mengikut musim dan mengikut masa dalam setahun. Tapi kawasan ni penting sebab dia adalah kawasan yang monotonous dan windless weather, tidak ada angin. This area where the northeast and southeast trade winds converge. Ialah trade wind kan ada utara dan selatan. Utara dan selatan trade winds. So bila kedua-dua trade winds ni berjumpa, dia akan ada satu kawasan yang dipanggil sebagai doldrum. Doldrumnya iaitu intertropical convergence zone. Di sini udara dia sangat-sangat stabil. Cuma garisan ni boleh nampak di sini, dia ada awan ni. Okey, di sini. Saya tak pasti dia naik sini ke dia naik sini. Dia tak jelas. Tapi lebih kurang lah, dia tidak straight. Okay, dan ini adalah garisan intertropical zone tadilah, ITCZ tadi. Dan ITCZ ni berubah daripada contohnya pada bulan Januari dan Julai. Kita tengok sini. Yang warna biru ni. Dia tidak satu line yang straight. Sebab planet kita bulat dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain lah, seperti cuaca, seperti matahari dan seperti dan juga bentuk-bentuk muka bumi dan sebagainya. So Januari ITCZ ni ada di bahagian bawah sedikit, Julai ITCZ ni dia naik ke atas, So efek dia boleh jelas kita nampak di sini. Kita ada dua monsun ITCZ ni membawa dua jenis monsun kepada negara termasuklah Malaysia, iaitu sekarang kita berada di sini. Ni northeast monsoon, iaitu datang daripada utara, northeast. So angin ni datang membawa banyak hujan, lepas tu dia pergi ke arah Malaysia. So ini dipanggil sebagai northeast monsoon, iaitu monsoon timur laut. Okay, di sini, dan di sini pula adalah monsoon barat daya yang dia naik dari bawah ni. Okay, so ini berlakulah sepanjang tahun, pergerakan angin ni datang dan pergi, dan dia mengubah garisan apa kata ITCZ ini atas dan bawah. So sekarang kita berada pada Januari lah, yang ni northeast monsoon sekarang ni. Okay. Dan pada bulan Julai iaitu bulan musim panas, kita akan ada southwest monsoon. So kita boleh nampak di sini macam mana pergerakan angin dia.
So sebab itu bila datang musim panas, musim panas biasa bulan Julai, musim Julai dan sebagainya. So apa yang berlaku ialah angin tu bertiup ke atas. So apa yang berlaku di sini adalah pembakaran terbuka, pembakaran hutan di Sumatera, di Indonesia dan menyebabkan jerebu. Sebab itu jerebu tu dia terbang naik atas, dibawa oleh angin, angin southwest monsoon. Tapi kalau musim macam mana, musim terhujung dan sekarang ni, hujung tahun ni, ini lain. Ini angin yang bawa angin hujan. Okay. Selain daripada monsun, apa lagi yang berlaku di atmosfera kita adalah pergerakan angin jugalah. Angin sejuk dengan panas. Ini yang lebih dekat dengan kita, iaitu angin datang dari laut. Sea breeze and land breeze. Okay. So, ini konsep dia sangat mudah. Biasanya, pada waktu siang. So, tanah ni kita tahu dia akan cepat panas. So, dia akan panas. Bila panas, udara panas ni akan naik. Okay. Dia akan naik menjadi awan dan sebagainya. Dan bila udara panas ni naik, dia akan diganti dengan udara sejuk. Udara sejuk akan tolak ke atas. So ini dia panggil sea breeze. Sea breeze. Dan udara laut ni lebih sejuk. Jadi dia akan pergi ke daratan. Okay. Jadi pada waktu siang. Kalau pada waktu malam, beza. Pada waktu malam, sebab air ni dia menyimpan haba. Okay. So air di laut lebih panas. Sebab tu kadang-kadang dia suka mandi pada waktu malam. So udara bila laut lagi panas, dia yang akan naik. Udara panas ni akan naik dan membentuk awan di lautan. Okay. Tapi apa yang berlaku ialah diganti oleh udara sejuk. Udara sejuk daripada daratan. Sebab daratan dia cepat panas dan cepat sejuk. So pergerakan ni berubah pada waktu malam. So pergerakan angin waktu siang dia datang dari laut. Dan pergerakan angin waktu malam daripada darat pergi ke laut. Itu biasa. Okay. So ini adalah apa yang berlaku di coastal area lah. Coastal area, kalau mereka sedang duduk di sana, dia boleh rasa. Satu lagi fenomena yang berlaku iaitu perubahan angin dan sebagainya adalah El Nino dengan La Nina. Tapi El Nino, La Nina ni dia lebih kepada pergerakan current. So dia kita akan cerita lebih detail pada chapter yang seterusnya. Okay. So tadi pada monsun, daripada hujan, angin dan sebagainya. So kita pergi kepada bahagian-bahagian yang terakhir. Ini kita cerita pasal ribut. Ribut. So ribut berlaku apabila pertembungan di antara air masses. Ada pergerakan angin lah. Pergerakan angin yang bertembung. Sekiranya angin panas dengan sejuk ada tertentu tu bercampur, memberikan tenaga, dia boleh berpusar dan menyebabkan datanglah hurricane dan sebagainya. So ini adalah satu struktur hurricane. Kita tahu dia bulat dan dia ada mata di tengah. So kawasan tengah ni adalah kawasan ini. Kawasan yang tidak ada apa-apa ribut, dia tenang. Tapi di luar kawasan ribut ni adalah kawasan yang kuat, ribut dia. Okay, macam itulah dia punya shape dia, speed sangat tinggi sebelum dapat masuk ke dalam mata dia. So ini adalah kawasan-kawasan hurricane. Kalau kita tengok nama-nama dia sama, nama dia berlainan tapi benda sama. Okay, benda sama. Okay, kalau di kawasan Amerika dia dipanggil hurricane. Kalau di kawasan Filipin dia dipanggil typhoon. Typhoon. Kita sering dengar berita Hurricane Katrina, Hurricane Andrew, itu dia membadai US, Florida. Tapi bila kita dengar Hong Kong, Filipin, dia datang dipanggil sebagai typhoon. Typhoon memang banyak membadai Filipin dengan Hong Kong dan Japan dan sebagainya. Sebab itu dia ada warna merah di sini, kuat. Kalau di bahagian India yang banjir dan sebagainya, negara India, Bangladesh semua,
Bila angin tu datang dipanggil sebagai siklon. Tapi mereka adalah benda yang sama je. So Malaysia adalah negara yang agak nasib baik sebab kita tidak ada di dalam lingkaran ketiga-tiga ni lah. Kita macam berada di tengah-tengah. Tengah-tengah. Bawah sikit memang kena, atas sikit memang kena. So kita selamat di sini. Itu pun kita ada ribut-ribut yang agak kuat tapi tak sekuat yang mereka negara ni kena. Ini adalah skala hurricane daripada Sapphire Symptom Scale. So kategori 5 yang paling kuat lah. Bayangkan dia punya wind speed adalah lebih kurang 250 km sejam. Cuba kita bawa kereta kita 250, memang tak dapat. Kereta kita tak sampai. Biasa kereta ke highway pun 120 dah laju. So bayangkan speed 250 km sejam. Sebab itu orang pun boleh diterbangkan. So ini dua contoh hurricane yang bermara US. Dan ini adalah air interaction yang berlaku di dunia ni dan dia menyebabkan kita mengalami cuaca-cuaca yang berbeza-beza. So especially kita di Malaysia ni kita panggil equator. Kita ada equatorial weather dan kita juga ada mengalami tropical weather. Dua-dua lah kita alami. Kita lebih kepada tu. Lepas tu atas sikit kita ada subtropical. Okay. Lepas tu temperate. Temperate ni adalah mereka yang ada 4 musim lah. And then subpolar ni dah bahagian yang sejuk lagi lah atas. Dan polar yang paling hujung iaitu di Antartika dengan Arctic. Itu kita jarang lah. Tapi negara-negara Eropah dan sebagainya mereka kebanyakan adalah temperate dengan subpolar. Dan then juga daripada pergerakan arus, arus lautan juga sama juga. Dia ada warm and cool currents. Sama je. Udara dengan air pun sama je. Dia ada pergerakan daripada sejuk dan panas. Dan juga daripada ketumpatan tinggi dan ketumpatan rendah. Ketumpatan di dalam air dipanggil ketumpatan. Tapi di udara dipanggil pressure. High pressure, low pressure. Okey, satu lagi benda yang terbentuk daripada air-sea interaction adalah sea ice. Sea ice iaitu salji yang terbentuk daripada udara dengan air. Okay. Bila keadaan dia tertentu dah sejuk sangat, dia akan membentuklah lapisan-lapisan dipanggil sebagai sea ice. Okay, so sea ice adalah lapisan terbentuk daripada udara dengan sea water. Sangat berbeza dengan iceberg. Iceberg ni lain. Iceberg. So iceberg ni bukan daripada air, iceberg ni adalah kontinen. Dia adalah daratan. Okay, dia adalah sebahagian daripada tanah yang terpecah dan dia terapung. Okay, so that is iceberg. So itu saja untuk melengkapkan topik air-sea interaction dan selepas ni kita ada beberapa topik lagi yang kita akan cover. Tidak banyak lagi topik sebab ada sebahagian besar ni kita dah buat tugasan yang berkait dengan topik tersebut. Nanti kita tengok balik slide kita. Okay, this one. Okay, air-sea interaction kat sini kita akan cover. So kita ada lagi beberapa lecture. Kita akan cover ocean circulation, waves, tides dan coast. Okay, coast I don't think so. Coast pun rasa tak. Coast ni semua adalah dah masuk ke ekosistem. So antara tugasan anda hari itu yang anda buat adalah berkait dengan marine ecosystem. Ingat dan kita you dah pilih combination di antara flora fauna dengan ekosistem. So itulah tugasan yang kita buat tu untuk cover subjek-subjek di bahagian belakang. So dari segi sama ada anda pilih pelagic ke, benther, plankton ke, ikan ke, and then benthic life ke, rocky shore ke apa, situlah atau coastal area dan juga okay, so itu 3 topik yang terakhir ni kita dah cover lah menggunakan awak punya
assignment. So kita ada sedikit lagi topik yang kita akan cover dalam beberapa lecture lagi lah. Saya rasa tak lama lah. Tak lama lagi. So itu saja untuk AC interaction. Kita akan jumpa untuk kelas yang akan datang.